Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dengan laporan kali ini, inilah yang kita harus berikan kredit terbaik. Kita harapkan ini negara yang kita ada nanti, yaitu rasa bersyukur dan mengucap terima kasih, tidak bersangka jahat dan sentiasa bersangka baik. Adakah dengan adanya kejadian kali ini akan menjadi bibit-bibit kemesraan yang lebih baik antara Anwar Ibrahim dengan kepimpinan PAS? Sebenarnya ramai juga yang berdoa sebenarnya supaya Anwar Ibrahim dan PAS dapat lebih bersefahaman, lebih erat untuk kemajuan ummah. Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan daripada Menteri Besar Kelantan dengan mengucapkan terima kasih apabila kerajaan melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan sumbangan ataupun wang ihsan kepada mereka. Dengan harapan Kelantan ucap terima kasih, harap wang terus disalur secara berjadual. Kelantan merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan atas penyaluran wang ihsan sebanyak 58.6 juta pada minggu lalu. Terbukti apa yang Anwar kata betul-betul telah disalurkan. Tapi biasalah, ada juga orang yang menganggap apa yang Anwar sampaikan melalui Kementerian Keuangan baru-baru ini sebagai satu pembohongan. Dan mereka memfitnah kononnya tiada. Tapi sebenarnya memang ada. Menteri Besarnya sendiri yang menyatakan, yaitu Muhammad Nasruddin Daud, telah pun memberikan pengesahan. Walau bagaimanapun, Menteri Besar Kelantan ini berharap penyaluran pembayaran terus dibuat secara berjadwal, berdasarkan prinsip dan semangat persekutuan. Kerajaan negeri sentiasa telus dalam melaksanakan sebarang peruntukan demi kesejahteraan rakyat Kelantan. Wang ihsan adalah satu bentuk terimaan yang sememangnya diperuntukkan dalam bajet negeri, dan semua terimaan dan perbelanjaan yang terdapat dalam bajet negeri adalah diaudit oleh Jabatan Audit Negara, katanya dalam kenyataan media hari ini. Semalam, Kementerian Keuangan MOF memaklumkan Kerajaan Persekutuan menyalurkan hampir 1 bilion ringgit wang ihsan kepada Kerajaan Kelantan dan Terengganu bagi tahun 2023. Kementerian itu berkata jumlah tersebut meliputi 786 juta ringgit untuk Terengganu dan 200 juta ringgit untuk Kelantan bagi hasil petroleum di luar pantai kedua-dua negeri itu. Selain itu, kementerian itu berkata Kerajaan Persekutuan juga membayar wang ihsan berjumlah 172.3 juta kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan 58.6 juta kepada Kerajaan Kelantan bagi membiayai komitmen emolumen Kerajaan Negeri. Selain itu, bayaran 103.1 juta perlu dibuat untuk obligasi Kerajaan Terengganu kepada kontraktornya. Sementara itu, Muhammad Nasruddin turut mengambil kesempatan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin, memohon maaf kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan seluruh rakyat Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi kehebatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Beliau kadang-kadang membuatkan kita bingung. Ramai penganalisis politik, pengikut-pengikut politik, bahkan para penyokong Anwar Ibrahim sendiri merasa heran karena kadang-kadang bila difikirkan secara normal dan logik akal, Anwar Ibrahim ini seperti orang yang mempunyai hati luar biasa kebal dan tebal. Ini apabila mereka kata Anwar Ibrahim ini dah kadang-kadang ekstrim pemaafnya, kata mereka. Lihat saja ketika Anwar Ibrahim dipenjarakan 2 kali, selepas dikeluarkan daripada penjara, beliau kata beliau tidak mempunyai isu peribadi dengan sesiapapun.
Bahkan Anwar Ibrahim telah pun berkata dia memaafkan semua orang yang menganiayai dia. Dan dia berjanji tidak akan membalas dendam. Anwar Ibrahim juga telah memaafkan Mahathir Mohamad ketika beliau bekerja sama di dalam Pakatan Harapan dalam kerajaan yang tumbang oleh Langkah Sheraton dulu. Itulah Anwar Ibrahim. Tapi terkini ini buktinya pula. Anwar Ibrahim kata, jangan sombong, minta maaf andai terlanjur kata Perdana Menteri. Ini satu perkara yang patut kita puji. Anwar Ibrahim mengingatkan seluruh masyarakat tidak terlalu sombong untuk mengakui kesilapan yang dilakukan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan umat Islam memohon maaf jika ada keterlanjuran kata atau kesilapan bahasa yang menyentuh perasaan orang lain sempena Aidilfitri. Jangan kita terlalu sombong untuk mengaku bahwa kita sudah sempurna. Ada keterlanjuran, ada kata-kata kesat, ada kemarahan. Maka, ambillah peluang ini, maaf zahir dan batin, dengan keluasan yang terpancar dari hati nurani, dan ini juga yang ingin saya sampaikan kepada seluruh umat Islam dan masyarakat Malaysia seluruhnya, yaitu memohon maaf seandainya ada keterlanjuran kata, ada kesilapan bahasa, atau ada yang menyentuh perasaan rekan-rekan dan saudara mara, katanya dalam perutusan Hari Raya Aidilfitri. Sementara itu, Anwar turut mengingatkan pentadbiran kerajaan menimba pengalaman dan kebijaksanaan tokoh negarawan silam supaya menghindari mudarat dan mengangkat serta mencipta manfaat. Kita tidak menuntut semata-mata perakuan dan kepujian, malah teguran dan kritikan membina juga amat diperlukan dalam negara. Negara kita harus memupuk nilai supaya karamah insaniah diperteguh. Sementara negara yang kita warisi ini, semua wilayah, semua kaum dan menonjolkannya ke tahap terbaik serta bermaruah. Kita tidak boleh sisihkan malah memusuhi mana-mana kelompok majoriti, minoriti, kaum, agama atau kepercayaan atas apa alasan sekalipun, katanya. Beliau berkata kerangka pembinaan bangsa bukan alasan untuk meremehkan kepentingan Islam sebagai agama persekutuan atau meningkatkan pelaksanaan syariat di negara ini. Kita harus tegas, pasti dan tidak kelihatan bertalak ansur dalam kesungguhan, memupuk nilai serta membina negara yang bermaruah. Jangan kita anggap ini sebagai sijil atau peluang untuk meremehkan, menghina maupun merosakkan kaedah budaya dan cara hidup orang lain, katanya. Anwar mengakhiri perutusannya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia dan turut menasihati semua pengguna jalan raya berhati-hati ketika memandu, terutama yang pulang ke kampung halaman. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa, awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sihat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya
sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya. Dalam keadaan yang kurang sehat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukup-cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti Anwar ini, kata netizen lagi. Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahwa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ini menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh, golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13, yang berkongsi sedutan video seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi. Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya, dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke, sedap juga dengar, demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.